Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan mulakan kelas pertama kita untuk sains. Okey, cikgu minta maaf, cikgu tak boleh nak buat Google Meet hari ini sebab cikgu ada meeting. Dan cikgu harap awak semua dapat tengok video cikgu dan tak miss Okey, lepas ni cikgu bagi latihan ataupun nota, tolong buat. Sebab awak dah tingkatan 5, SPM awak tahun ni, kalau tak tahun ni, tahun depan juga mesti akan SPM. Okey, jadi cikgu harap sangat ada perubahan. Okey, so hari ni kita belajar buku teks je. Kalau tak dapat buku teks lagi tak apa, cikgu ada paparkan ni. Okey, kita tengok buku teks. Okey, untuk tajuk tingkatan 5. Okey, tajuk tingkatan 5 ada apa bab? Okey, ada 9 bab. Kita tengok 9 bab. Tema 1 mikroorganisma. Bab 1 mikroorganisma. Bab 2 nutrisi dan teknologi makanan. Bab 3 kelestarian alam sekitar. Bab 4 kadar tindak balas. Bab 5 sebatian karbon. Bab 6 elektrokimia. Bab 7 cahaya dan optik. Bab 8 daya dan tekanan. Dan bab 9 teknologi angkasa lepas. Okey, kita jangan buang masa, terus kepada bab 1. Okey, tema yang pertama adalah penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Okey, dekat warna biru ni. Okey, mengapakah disinfeksi penting sebagai satu daripada langkah pencegahan COVID-19? Okey. So, disinfeksi. Apa tu disinfeksi? Okey, disinfeksi maksudnya infeksi tu adalah jangkitan. Dis tu kita nak hilangkan jangkitan. So, macam mana kita nak hilang jangkitan? Cikgu banyak kali pesan yang kita kena guna hand sanitizer kalau kita ada sabun dan air. Okey, kenapa perlunya hand sanitizer? Untuk menghilangkan atau membersihkan tangan kita daripada segala mikroorganisma, ataupun kita boleh basuh dengan air dan sabun. Okey, sebab bila air dan sabun, mikroorganisma tu akan terlarut dengan air dan sabun tu dan akan keluarlah bila kita bilas. Okey. So yang ni hari ni kita nak belajar yang satu ni dulu, mikroorganisma. Okay, kita tengok kepada dalam buku teks ni. Okay, bab 1 mikroorganisma. Mengapakah mikroorganisma tidak ditemukan sebelum mikroskop dicipta? Okey, yang kedua, apakah peranan mikroorganisma berfaedah dalam bidang perubatan, pertanian dan perindustrian? Mengapakah mencegah lebih baik daripada merawat terhadap satu penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma berbahaya? Okey, kalau tengok dalam bab ni banyak dia bentuk-bentuk macam ni So, mikroorganisma tak semestinya bentuk macam COVID-19 punya virus ni. Okey, banyaknya ada bentuk yang macam ni, memanjang macam ni. Okey, tak semestinya mikroorganisma tu semua jahat. Dia ada juga mikroorganisma yang berfungsi untuk badan kita. Okey. So, kita tengok satu-satu. Apakah mikroorganisma? Ini kita belajar tentang dunia mikroorganisma. Mikro tu adalah maksudnya halus, seni. Organisma tu maksudnya organisma yang halus dan seni. Maksudnya kita tak boleh tengok, tak boleh lihat dia dengan mata kasar. Kita hanya boleh lihat melalui mikroskop. Okey. So, kita tengok first yang pertama. Dia tanya, bilangan sel badan di dalam badan manusia dianggarkan lebih kurang 3 darab 10 kuasa 13. Dapatkah anda menganggarkan bilangan mikroorganisma di dalam badan anda? Cuba besarkan sikit. Okey. So, berapa banyak mikroorganisma dalam badan kita? Kita pun tak tahu kan? Okey. So, pertama sekali untuk tajuk mikroorganisma awak kena tahu adalah flora normal. Okey, kenapa kena tahu flora normal? Sebab dalam badan kita ada mikroorganisma. Mikroorganisma yang ada dalam badan kita tidak menyebabkan penyakit dan tidak berbahaya. Okey, sebab tu dia dipanggil sebagai flora normal. Okey, bukan pada manusia saja pada haiwan pun ada. Okey, kat dalam buku teks ni dia dah tunjukkan kat bahagian mana yang ada flora normal tu, iaitu mikroorganisma yang tidak membawa penyakit. Kita tengok yang pertama, mula-mula dekat bahagian hidung kita, bahagian atas salur pernafasan. Ada mikroorganisma namanya Staphylococcus dengan Streptococcus. Okey, inilah contohnya yang warna purple ni. Okey, kemudian dekat bahagian kulit kita ada Staphylococcus dan Corynebacterium.
Okey, kemudian dekat usus kecil ada Escherichia coli, Lactobacillus, Streptococcus. Okey, dan bahagian uretra, inilah. Okey, kalau kita tengok virusnya semuanya lain-lain bentuk Okey, kenapa pentingnya flora normal ni? Okey, kejap cikgu letakkan page view single page dia bagi nak nampak Okey. Cikgu besarkan. Okey, apa pentingnya flora normal ni? Okey, kita tengok kat bawah tu. Flora normal ni penting kepada kesihatan manusia sebab flora normal bersaing dengan patogen untuk mendapatkan nutrien dan menghalang pembentukan koloni patogen. Okey, patogen ni mikroorganisma yang tak elok lah untuk badan kita, bukan tak elok, yang bawa penyakit lah. Okey, jadi bila flora normal tu bersaing untuk dapatkan nutrien, patogen tu kalah dengan dia. Jadi tak dapat membentuk koloni. Koloni tu adalah kumpulan. Dia tak dapat membentuk satu kumpulan lah. Kalau dia dapat hidup membentuk satu kumpulan, dia akan merosakkan badan kita. Okey, yang kedua, flora normal terdiri daripada bakteria yang mensintesiskan vitamin B12 dan vitamin K. Flora normal merangsang pertumbuhan tisu badan seperti tisu kolon dan tisu di dalam salur pencernaan. Ni yang ada dekat usus kecil kita tu. Okey, flora normal merangsang pembentukan antibodi yang melawan patogen dan penyakit. Okey, kita belajar dulu pengelasan mikroorganisma. Okey, mikroorganisma ni ada 5 kumpulan. Yang pertama fungi, alga, protozoa, bakteria dan virus. Okey, fungi biasanya kita panggil kulat. Okey, kulat awak tahu hanya adalah kulat di roti. Okey, sebab kulat di roti kita nampak. Okey, ataupun kulat adalah cendawan lah, kulat di cendawan. Okey, yeast pun adalah sejenis kulat juga, tapi kulat yang kita tak nampak. Dia adalah fungi mikroskopik. Fungi mikroskopik tu maksudnya mikro tu halus. Okey, kalau fungi makroskopik kita boleh nampak dengan mata kasar. Contohnya cendawan. Okey. Okey, bentuk fungi ni, kulat ni, dia ada 2 bentuk. Satu unisel. Unisel tu satu sel ataupun bentuk multisel. Okey, kalau unisel ni dia satu sel biasalah, ada cytoplasma ni semua. Okey, yang ini multisel, contohnya yang ada dekat roti. Strukturnya dia ada sporangium. Sporangium ni akan pecah untuk bila dia nak membiak tu, dia akan pecah dan keluarkan spora. Spora tu lah yang akan menghasilkan anak yang baru. Okey, ni hypha dia punya batang dia lah. Okey, kemudian nutrisi. Nutrisi ni maksudnya macam mana fungi ni dapat makanan. Okey. Fungi ni dia tak boleh menghasilkan makanan sendiri, tapi dia adalah saprofit. Saprofit ni maksudnya dia dapat nutrien daripada organisma yang telah mati. Okey, dan reput. Dan ada juga fungi, dia adalah parasit. Parasit ni maksudnya dia dapat nutrien daripada perumahnya. Okey. Contoh kalau kita tengok ni, sejenis kulat di kaki kita tu kita panggil kulat air ataupun ketuat lah. Okey, dia adalah parasit. Okey, yang kita kalau nak buang tu susah tu, berakar-akar. Okey. Okey, habitat dia. So kita bila dah tahu dia adalah saprofit, dia makan, dia hidup di organisma yang telah mati, maksudnya dia banyak di bahagian, di tempat bahan reput seperti tinja, najis lah, kulit haiwan dan makanan. Okey, dan dia juga hidup di persekitaran yang gelap dan lembap. Okey, cara pembiakannya adalah, okey, kalau unisel ni seperti yeast, dia membiak secara aseks, iaitu melalui pertunasan. Kalau multisel, dia membiak secara asek melalui pembentukan spora. Ni yeast secara pertunasan. Okey, maksudnya tunas-tunas dia tu lepas tu pecah jadi anak baru. Tapi kalau yang spora ni, sporangium dia pecah. Spora dia tu akan tumbuh spora baru. Okey. Okey, ni boleh baca. Terus kepada alga. Okey, mikroorganisma yang kedua adalah alga. Alga mempunyai saiz yang berbeza. Ada alga makroskopik, ada alga mikroskopik. Alga makroskopik kita boleh nampak seperti alga laut. Ini alga mikroskopik yang kita tak boleh lihat secara mata kasar guna mikroskop, iaitu Chlamydomonas dengan Spirogyra.
Okey, bentuk dan struktur dia sama juga, ada dua, ada unisel dan multisel. Unisel contohnya Chlamydomonas. Okey, multisel contohnya Spirogyra, dia ada kloroplast dan mengandungi klorofil. Okey, ni boleh tengok Okey, seterusnya nutrisi. Okey, kalau nutrisi alga ni, kebanyakan alga berwarna hijau sebab dia ada klorofil. Perkara ini membezakan alga mikroskopik dengan mikroorganisma yang lain sebab klorofil membolehkan alga menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Okey. Habitat dia biasanya dekat air tawar, air masin, tanah lembap, kulit pokok yang terdedah kepada cahaya matahari. Okay, cara pembiakan dia melalui pembiakan Essex. Okey. Contoh, ini satu Chlamydomonas, mitosis. Ingat lagi mitosis? Maksudnya daripada satu tu dia pecah kepada 4. Lepas tu bila dah jadi 4, bila salur dia ni dia punya telur ni terpecah, so dia akan jadi 4 anak. Maksudnya daripada satu mitosis jadi 4 anak. Okey. Ataupun yang ini gamet daripada Chlamydomonas yang lain. Maksudnya yang ini pembiakan Essex maksudnya satu induk satu jadi 4, lepas tu anaknya 4 lah pecah ni. Tapi boleh juga pembiakan seks, maksudnya ada dua Chlamydomonas, gamet daripada Chlamydomonas yang lain gabung dengan ni akan jadi konjugasi dan jadi zygote. Okey, dan meiosis, keluarlah anak 4. Okey, so dia ada pembiakan Essex dan pembiakan seks. Okey, seterusnya kita masuk kepada protozoa. Okey, protozoa adalah mikroorganisma unisel. Saiz dia 5 mikrometer hingga 250 mikrometer. Kita dapat lihat dia dengan mikroskop cahaya kuasa rendah. Okey, dan hidup secara berkoloni, hidup dalam berkumpulan. Okey, dia ada pelbagai bentuk, contohnya paramecium, ameba. Okey, paramecium ni seperti bentuk slipper. Okey, ada ni struktur dia ada makronukleus, vakul makanan, makronukleus, silia dan membran sel. Tapi kalau ameba, bentuknya berubah-ubah semasa bergerak. Okey, kita boleh baca. Okey, nutrisinya. Okey, nutrisi protozoa ni, terdapat protozoa yang menjalankan fotosintesis, namanya euglena dan bersifat parasit seperti Plasmodium. Ameba, dia mendapatkan nutrien melalui fagositosis. Okey, ameba menggunakan unjuran cytoplasma yang kenal lagi sebagai pseudopodium atau kaki palsu untuk bergerak dan mengepung makanan semasa fagositosis. Okey, so maksudnya kalau macam ameba, dia adalah parasite. Okey, dia nak dapatkan makanan dia, dia kepit macam ni. Ini kaki dia tu namanya pseudopodium. Bukan kaki lah, unjuran cytoplasma. Okey, pseudopodium. Kemudian dia akan membentuk satu vakul makanan, dan makanan tu dicernakan dan nutrien diserapkan. Okey, cara pembiakan dia melalui belahan dia dua, maksudnya daripada satu tu pecah pada dua. Ameba pun sama, belahan dia dua. Okey, yang ini pembiakan seks. Macam ini atas ni pembiakan Essex. Maknanya satu induk boleh hasilkan 2 anak. Kalau pembiakan seks, dia ada 2 induk. Okey, dan hasilkan 4 anak. Okey, habitatnya di mana? Dia adalah di air tawar, tanah lembap, air tawar, air laut dan rumah. Okey, bakteria. Kita masuk bakteria. Bakteria pula adalah mikroorganisma unisel. Dia satu sel saja Saiz dia 0.2 mikrometer hingga 10 mikrometer. Dapat dilihat melalui mikroskop cahaya kuasa tinggi. Sekejap. Okey. So, bentuk dia. Okey, dia ada bentuk sfera. Ni coccus, ada bentuk spiralium, bacillus dengan vibrio. Okey. Ini bentuk bakteria-bakteria lah. Okey, struktur asas dia. Struktur asas bakteria ni dia ada dinding sel. Dia
Dinding sel yang tegur memberikan bentuk dan sokongan kepada bakteria. Ni ada dinding sel. Dinding sel bakteria tidak dibina daripada selulosa tapi daripada asid amino. Okey, setengah bakteria mempunyai kapsul yang melindungi dinding sel. Dia ada rambut halus yang dikenali sebagai pili yang membolehkan bakteria tu melekat pada permukaan tertentu. Okey, setengah bakteria juga mempunyai struktur seperti ekor, yang ni flagellum untuk membantu pergerakannya. Okey, nutrisi dia. Okey, bakteria ni dapat makanan melalui pelbagai cara. Sama ada bakteria tu ada yang mempunyai klorofil. Kalau dia ada klorofil, maksudnya dia warna hijau dan dia boleh menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Okey, kalau bakteria yang bersifat parasit ni dia dapatkan nutrien daripada perumahnya. Okey, ada juga bakteria saprofit, dia dapat nutrien daripada organisma yang telah mati. So ada 3 lah, klorofil, parasit dengan saprofit. Okey, habitatnya dia biasa dekat udara, air, tanah dan kesemua organisma dan bahan yang mereput. Okey, dia membiak secara aseks melalui belahan dia 2. Okey, pembiakan aseks maknanya satu induk boleh hasilkan 2 anak, tapi dia juga boleh membiak secara seks melalui konjugasi. Okey, maknanya dua induk. Okey, ada plasmid dan tiub konjugasi. Antara 2 induk tu ada pembentukan tiub konjugasi, kemudian pertemuan antara 2 sel. Sel tu 2 tu bertemu. Pemindahan bahan genetik berlaku apabila sebahagian plasmid didermakan dan sel anak dengan kandungan genetik yang sama. Okey. So ada 2 cara dia membiak lah. Okey. Plasmid itu merupakan gelang kromosom kecil yang mampu beraplikasi secara bebas dan bertanggungjawab untuk memindahkan bahan genetik semasa konjugasi bakteria berlaku. Okey, ini nanti kita tengok dalam soalan Okey, ciri istimewa dia, bakteria seperti Bacillus anthracis membentuk endospora supaya dapat bertahan dalam persekitaran yang ekstrim seperti kawasan yang terlalu panas, sejuk, kemarau dan kekurangan makanan. Okay, endospora ialah spora yang terbentuk dalam sel bakteria yang mempunyai permukaan pelindungan yang kuat. Okey, ni boleh baca Okey, cikgu terus kepada virus. Virus ni paling hebat lah sekarang ni. Okey, apa tu virus? Okay, virus adalah merupakan mikroorganisma yang paling seni, yang paling halus Dia punya saiz tu kurang daripada 0.5 mikrometer. Hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron. Okey, virus ni ada berlainan berbentuk seperti sfera, helix, polyhedral, kompleks. Okay, ni sfera bentuk macam ni, virus bentuk helix, okay, polyhedral dan juga kompleks. Ada banyak jenis. Okay, bentuk sfera ni namanya virus influenza, ni virus mosaic, adenovirus dengan bacteriophage. Okay, struktur asas dia terdiri pada berbanyak asid nukleik, DNA atau RNA yang dilindungi lapisan protein. Lapisan protein dikenali sebagai kapsid yang membentuk bentuk virus. Okey, kita tengok terus kepada ciri virus. Okey, ciri khas dia. Virus tidak mempunyai ciri hidup di luar perumah kerana tidak menjalankan respirasi, pertumbuhan dan tidak bergerak balas terhadap rangsangan. Dia hanya membiak dengan cara menjangkiti sel perumahnya seperti bakteria, haiwan dan tumbuhan. Okey, contohnya macam ni. Kita tengok Okey, virus. Okey, virus tu melekatkan diri pada permukaan sel perumahnya. Contohnya sel bakteria. Virus pergi melekat kat sel bakteria. Okey, kemudian virus akan menyuntikkan bahan genetiknya iaitu DNA ke dalam sel bakteria. Okey, dia masukkan bahan genetik dia dalam DNA bakteria. Okey, bahan genetik virus mengambil alih kawalan sel bakteria dan sambil membahagi dan menggunakan bahan di dalam sel bakteria untuk membina lapisan protein atau kapsid. Okey, di sini dia dah ambil dah bahan sel bakteria Okey. Kemudian bilangan virus baru yang dihasilkan dalam sel bakteria kian bertambah. Okey, makin banyak. Dan virus baru memecahkan sel bakteria dan membebaskan diri untuk menyerang sel bakteria yang lain. Okey, so bahaya virus ni. Okey, so kita dah habis. Cikgu dah terangkan ni. Awak hanya mendengar je. Okey.
So, ini tak yalah. Okey, kewujudan mikroorganisma ni boleh baca kenapa kita perlu cuci tangan setiap hari, ni semua orang tahu. Okey, kenapa sayur-sayur tu semua kena basuh. Okey, ini sebenarnya ada eksperimen tapi kita tak boleh buat. Kita tak buat, tak apa, kita hold dulu. Okey, so dah habis penerangan cikgu. Hamba masuk sikit faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, yang ini ada beberapa faktor. Okey, yang pertama adalah kelembapan cahaya, suhu, nilai pH dan apa? Okey, satu lagi. Kita tengok kelembapan, keadaan yang lembap sesuai untuk pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma. Kalau kering, mikroorganisma tu kurang aktif. Okey, cahaya. Mikroorganisma seperti alga mempunyai klorofil sebab yang memerlukan cahaya untuk menjalankan fotosintesis. Kalau kulat dengan bakteria, dia suka kepada tempat gelap. Pendedahan kepada cahaya ultraungu dapat membunuh mikroorganisma. Maksudnya kalau kita terkena penyakit gatal-gatal ke virus kan, doktor mesti cakap basuh cadar tu semua guna air panas dan jemur bawah matahari. Bawah matahari tu ada sinar UV. UV tu adalah sinar ultraungu. Dia akan membunuh bakteria, membunuh mikroorganisma. Okey, suhu 35 hingga 40 merupakan suhu optimum bagi pertumbuhan mikroorganisma. Keadaan suhu terendah akan merencatkan pertumbuhan mikroorganisma. Kalau terlalu tinggi juga akan membunuh mikroorganisma. Okay, pH neutral bagi pertumbuhan optimum lah, paling sesuai untuk dia hidup. Okey, dan juga dia boleh hidup tempat yang berasid sikit dan beralkali atau beralkali macam air kolam ke. Okey, kadar pertumbuhan mikroorganisma meningkat dengan kehadiran nutrien yang cukup. Okey, kita kena tengoklah kalau nutrien dia, contoh dia saprofit, dia hidup dengan menyerap nutrien daripada organisma yang mati. So dia banyaklah kat bahagian tu. Okey, kalau dia parasit, dia akan contoh parasit, dia akan serap nutrien daripada perumah dia. Okey, so ni kadar pertumbuhan mikroorganisma, kelembapan cahaya, nilai pH dan okey. Cikgu cepat je. Banyak dah cikgu cakap ni. Okey, so awak boleh baca eksperimen tu. Kita tak sempat buat dulu. Nanti cikgu cari kalau ada cikgu-cikgu yang dah buat eksperimen. Okey, so tugas awak adalah, kita tengok kepada soalan praktis formatif. Okey, tak perlu buat nota, just buat praktis formatif 1.1 sebab praktis formatif ni dah macam nota. Okey, buat di dalam buku latihan lah. Okey, dalam buku latihan. Buku SPS dah ada tapi cikgu tak edarkan lagi. Okey, so itu saja untuk kelas yang pertama bab 1 ni. Okey, nanti kita akan sambung pada minggu hadapan. Okey, Assalamualaikum.